أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Khabar semua sihat? Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, limpah inayah, pertolongan hidayah Allah Taala kurnia bekal buat kita. Malam hari penuh barakah ni dapat kita berhimpun di Dewan Baitul Salam ini untuk sama-sama kita mempelajari kalamullah. Semoga dengan sedikit kesungguhan dan juga pengorbanan ini Allah Taala hitung sebagai amal saleh dan Allah Taala ganjari kita dengan jannatil firdausil a'la. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah, sebelum kita menyambung pembacaan Al-Quranul Karim, mari kita sama-sama mengulang kaji ataupun menyambung kembali pembacaan kitab kita Tajwid Al-Quran Resam Uthmani. Yang mana pada pertemuan yang sudah, kita dah masuk dalam tajuk besar hukum bacaan mad dan juga qasar. Hukum bacaan mad dan juga qasar. Telah kita nyatakan maksud mad adalah panjang dan qasar adalah pendek. Jadi, mad adalah panjang yang selalu orang tersalah ertikan ketika kita bertanya apakah itu harakat. Biasanya orang akan kata panjang. So kita kata harakat bukan panjang. Harakat adalah gerakan. Apa yang nak digerakkan? Jari jemari dalam menghitung. Sama ada 1 sampailah kepada 6 yang paling panjang. Jadinya pada pertemuan yang sudah kita dah baca bahagian mad terpecah kepada 2, iaitu mad asli dan juga mad far'i. Jadi hari ini kita akan sambung muka surat 64. Kita tak baca lagi yang bahagian bawah dia tu. Kalau buku baru boleh jadi muka surat 65 lah kot. Betul? Baik, jadi pada bahagian yang kedua yang kita nak sentuh pada malam hari ini adalah mad far'i. Bila ada usul adalah fara'nya. Maksudnya bila ada asas adalah cabangnya. So cabang-cabang mad, apakah itu mad far'i? Mad yang telah berkembang lebih daripada ukuran mad asli disebabkan adanya huruf hamzah ataupun tanda sukun selepas huruf mad, maka bacaannya lebih panjang daripada mad asli. Semua kita tahu mad asli kena baca berapa harakat? 2. Jangan terkurang, jangan terlebih. Kalau bunyi dia qala, yaqulu, qila, tak usah kita panjangkan walau setengah harakat. Qala, tak sedap. Yaqulu, qila, tak nak macam tu. Bagi 2 sahaja. Cuba sebut sekali. Qala, yaqulu, qila. Okey, itu ciri-ciri mad asli, alif, waw dan juga ya. So, jangan panjang, jangan terlalu pendek, jangan sampai tak cukup. Sebab bila tak cukup akan menyebabkan pertukaran maksud. Contoh macam kita kata kanata dalam contoh yang dekat atas tu bercerita tentang 2 orang wanita. Kanata, ada contoh dekat situ kan. So bila kita pendek tak jadi 2 orang lah. Takut jadi 1 orang je. Kanat. Tak betul. Okey, sekarang kita nak pergi kepada mad far'i yang kita sebutkan tadi. Okey, dia mesti lebih panjang daripada mad asli. Mad far'i terbahagi kepada 6 bahagian. Yang pertama mad munfasil. Cuba sebut. Mad munfasil. Ya. Dekat situ mad apa? Muttasil. Saya punya nombor 2. Okey, tak apalah, kita sebut je lah. Sebab kita akan tengok satu persatu perbahasannya. Yang kedua, mad muttasil. Yang ketiga, mad lazim. Yang keempat, mad badal. Yang kelima, mad lin. Dan yang terakhir, mad arid lis sukun. Kenapa saya ajak kita semua sebut sama-sama? Sebab kebarangkalian untuk kita sebut di luar kelas sangat berbeza macam yang kita sedang sebut sekarang.
Jadi disebabkan itu kita kena sama-sama sebut supaya kita feel cara menyebutnya. Mad arid lis sukun. Biasa orang duk sebut mad arid lis sukun, mad arid lis sukun. So bila diminta eja, dia jadi blur. Macam mana aku nak tulis Adakah ain alif ra dot ataupun ain ra ya dot? Jadi pening kat situ. Jadi bila kita dah biasa menyebut mad arid lis sukun, kita dah tahu dah. Lepas ain mesti kena ada alif. Dan kita tak baca arid. Kalau tidak, selepas ra pun kena ada huruf ya. So, bila kita sebut arid, jelas. Ala wazan fa'il. Cukup macam tu sahaja. Baik, bukan mad arid yang kita nak syarahkan pada malam hari ini. Kalau dalam buku saya, dia letakkan yang nombor 1 yang kita nak kena baca malam ini adalah mad munfasil. Yang kalian punya nombor berapa? Nombor 2. So, yang dalam buku lah kot. Saya dalam buku Ana je. Kita baca nombor 1 dulu. Mad munfasil. Tak apalah. Kalau kita dapat sentuh dua-dua pun okey apa. Yang pertama, mad munfasil. Kita nak kena tahu munfasil datang daripada perkataan fasala. Apa maksud fasal? Ahlan wa marhaban. Fasal maksud dia terpisah. Terpisah. Sebab tu dia ada fasal dengan wasal. Wasal sambung. Fasal pisah. Jadi bila disebutkan munfasil, maksud dia mad yang berasingan. Okey, mad yang berasingan. Huruf mad berada di akhir kalimah yang pertama dan huruf hamzah berada di awal kalimah berikutnya. Maka huruf mad bertemu dengan huruf hamzah berasingan dalam 2 kalimah. Ia juga dinamakan mad jaiz, iaitu mad harus. Kerana para ulama qurra berselisih pendapat mengenai qadar panjang bacaan madnya. Di antaranya ada yang membacanya dengan qadar mad 2 harakat, ada yang membacanya dengan 4 ataupun 5 harakat, dan ada yang membacanya dengan 6 harakat. Jadi mad jaiz munfasil yang dapat kita sentuh pada malam hari ini, kita tahulah walaupun nama dia mad munfasil, tapi dia ada nama lain iaitu mad jaiz. Dan saya rasa mad jaiz itu lebih dikenali daripada sekadar kita sebut mad munfasil. Okey, kenapa dia jaiz? Kita dah tahu dah tadi jawapan dia. Ulama qira berbeza pendapat. Dia harus dibaca 2, 4, 5 ataupun ada yang baca sampai 6. So Syahir, bila nak baca 2, bila nak baca 4, bila nak baca 5, bila nak baca 6? Bila? Jawapan dia ikut kadar ketenangan kita. Tak boleh seseorang menentukan. Abu Talha yang tak kena kod asal jumpa mak jaiz mesti mau 5. Tak boleh gitu. Jadi ada keadaan kita dapat tengok imam-imam di Haramain sekalipun, kadang-kala semua mak jaiz semua dia baca 2 je. Qul ya ayyuhal kafirun. Dia terus bagi 2 je. Dia tak ada Qul ya ayyuhal kafirun. Dia tak baca panjang. So ada keadaan boleh dibaca 2, boleh dibaca 4, 5 atau 6. 6 tu maksudnya kalau betul-betul baca tartil habis lah. Apa maksud tartil? Al-hudu was-sakinah. Perlahan, tenang. Jadi setenang air di kali kita baca tu, kadang-kala dia panjang, dia terlebih. So terlebih itu juga dibenarkan, tapi jangan melampau-lampau. Kadang-kala ada di kalangan geng-geng yang belajar tarannum, dia punya panjang terlalu dahsyat. Panjang sangat. Dah tak kisah lagi dah. Yang sepatutnya dibaca 1 harakat kan, qul huwallahu ahad. Kadang-kadang ada yang sampai terpaksa terpaksa nak pasal, nak jaga lagu punya pasal. Jazakumullahu khairah. Taib. Menurut riwayat Hafs, mad munfasil harus dibaca 4 atau 5 harakat pada ketika bacaan huruf mad bersambung dan huruf hamzah selepasnya. Dengan huruf hamzah selepasnya. Jika berhenti bacaan di atas huruf mad, maka huruf sebelumnya dibaca 2 harakat menjadi mad asli dengan syarat tulisannya berpisah dalam 2 kalimah yang harus berhenti bacaan padanya, seperti contoh pertama di bawah jadual ini. Okey, sebelum kita tengok contoh, apa yang dibacakan ni kita faham ke tak faham? Teori ni faham ke tak faham? Hasri faham tak? Tak faham? Jadi disebabkan itu tak cukup ilmu kita belajar dari sudut teori sahaja. Kod mana kena ada amali ataupun praktikal. Dan tambah-tambah Al-Quran ini kita memang nak kena baca secara musyafahah. Apa maksud musyafahah? Abang Midun? Abang Hamid. Mulut ke mulut. Naam. So
syafatain. Syafatain maksudnya dua bibir. Syafatain, atas dan juga bawah. Jadi maksud syafatain ataupun musyafahah, anak murid tengok bibir guru dan guru terpaksa melihat kepada bibir anak murid. Jadi supaya dapat bacaan yang sebetulnya, yang sepatutnya. Baik. Jadi telah dinyatakan dekat sini. Boleh tak nak tulis dekat sini, Syekh? Okey, duduk je lah. Boleh kot. Dengar kot suara saya kuat kan? Okey, jadi benda ni nama dia alamatul mad. Apa nama dia? Alamatul mad. Okey, alamatul mad. Maksud dia tanda mad. Benda yang kita nampak macam bulu kening ni kan. Kan? Okey, perempuan tak nampak kot. Okey, nampak sikit kot. Yang benda ni nama dia alamatul mad. Jadi ini yang dipanggil tanda mad pada kalimah yang pertama, dia bertemu dengan huruf hamzah pada kalimah yang kedua. Maka barulah dinamakan sebagai mad jaiz munfasil. Sebab tu dia ajak kita tengok contoh. Dan tadi sebelum kita tengok macam mana dia kata sebelum bertemu dengan contoh, once kita nak sambung sahaja alamatul mad dengan hamzah ni, alamatul mad mesti dibaca 4 atau 5 harakat. Nampak tak, Syekh? Alamatul mad ketika nak bertemu dengan hamzah, ni kalimah pertama, ni kalimah yang kedua. Qalu ada tanda mad. Inna ada hamzah, betul? Okey. Jadi once kita nak sambung qalu dengan inna, lu kena baca berapa? 4 atau 5. Jelas tak? Cara sebut dia. Qalu inna lillah. Cuba sebut. Barakallahu fiik. Itu 5 harakat. Boleh dibaca 4 ikut kadar ketenangan masing-masing. Dia kata perbezaan mad jaiz dengan mad wajib muttasil adalah pada waktu berhenti. Once kita nak berhenti dekat qalu, jadi berapa harakat nak kena baca? 6. 2. Ni beza mad jaiz dengan mad wajib. Kalau mad jaiz sekarang ni kita sedang duduk atas mad jaiz. Okey? So mad jaiz kalau sambung dia sama macam mad wajib, 4 atau 5 harakat. Nanti kita jumpa pula mad wajib nanti. Tapi kalau mad jaiz nak berhenti, dia kena berhenti berapa harakat? 2 harakat. Tapi syarat dia mesti 2 kalimah yang terpisah. Tadi macam kita kata tadi, qul ya ayyuhal kafirun, itu pun mad jaiz. Ya satu ayat, ayyuha satu ayat sebenarnya, satu kalimah, sorry. Katakanlah wahai orang-orang. Faham tak? So wahai itu dalam bahasa Arab ya. Orang-orang ayyuha al-kafirun, orang-orang kafir. Jadi ya, walaupun dia walaupun dia bercantum ya ayyuha, kita tak boleh berhenti dekat sini, tak boleh berhenti. Boleh faham tak Kak Syariah? So once kita baca qul ya, tak boleh berhenti kat situ. Kalau kata nafas tak sampai juga, kena berhenti dekat qul ya ayyuha. Gitu. Makna kata ayat sebelum tu kalau kita sambung, apa ayat sebelum tu? Surah sebelum tu? Sebelum surah Al-Kafirun, surah apa? Inna a'tainakal kautsar. Betul? Kena buka lah Quran, apa yang takut lah. Bukan exam pun. Inna a'taina. Betul tak? Sebelum kuliah. Inna a'taina, cantik. Barakallahu fikum. Jadi ayat terakhir, fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kita sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Tapi katakanlah, tiba-tiba kita baca inna syani'aka huwal abtaru. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuha. Kena berhenti kat situ. Tak boleh berhenti dekat? Tak boleh ya. Qul ya. Kita kata, ustaz dekat sini mad jaiz. Saya nak berhentilah dekat ya. Kita kata betul, memang nama dia mad jaiz. Tapi disebabkan dia bercantum menjadi satu perkataan, kita kena berhenti dekat ayyuha. Tak boleh berhenti dekat ya.
Ada siapa tak faham? Wan faham tak? Macam mana nak beza? Kena belajar bahasa Arab. Itu ubat untuk ketidaktahuan. Pentinglah, penting. Tapi saya pun yakin, sungguh pun kita tak belajar bahasa Arab, tak ada orang berhenti dekat ia. Mesti orang berhenti dekat kafirun lah. Biasanya kan, siapa yang nak sambung inna syani'aka huwal abtaru bismillahirrahmanirrahim qul ya ayyuhal kafirun. Lainlah, napas kita betul-betul panjang. Okey. Ada je orang yang memang dia nak memperpanjangkan bacaan dia sambung je. Ada. Tapi saya nak cerita bab nafas ni, guru saya Adam Faufana bin Nuh Faufana nama dia. Nama keturunan dekat Afrika. Guru UIA. Time tu kami baru form 1. Saya, Ustaz Uzair, semua geng-geng kita orang form 1 kat Mahat Al-Manar. First time dalam kehidupan tengok orang baca muka surat 48 satu nafas. Tahu tak muka surat 48 tu surah tentang apa? Ayat tentang hutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma, sampai bawah sekali. Senapas secara tartil. Bukan senapas secara hadar. Dia boleh baca secara tartil. Dan betul lah, Allah Ta'ala bagi kelebihan kepadanya, dan dia punya lubang hidung pun boleh masuk 50 sen yang besar tu. Memang luah. Dia punya lubang hidung bukan mancung, dia jenis leper ke sini, boleh masuk 5 kupang. Betul. Ni bukan penghinaan, tapi benda tu benar dilihat. So Masya Allah, nafas dia memang panjang dan suara dia memang sedap. Dan orang-orang macam tu, kalau dia setakat nak buat ulangan, dia nak sambung, tak ada masalah sangat untuk dia sambung. Wa ta'ifah mak wajib. Dia bukan dua maksud. Dia bukan dua perkataan. Tak boleh. Kenalah dekat fah. Wa ta'ifah. Ta'ifah satu kumpulan maksud dia, dan satu kumpulan wa ta'ifatum minal mu'minin, satu kumpulan daripada orang-orang beriman. Okey, jom kita tengok dekat sini dia kata, jika cara tulisannya berangkai seperti, cuba kita sebut. Ha antum haula. Sebut. Okey, jadi dia kata apa kat sini? Tak boleh kita nak berhenti dekat ha. Okey, sekarang ni antum satu kalimah, ha pun satu kalimah. Cuma dalam sudut penulisan resam Osmani, dia sandingkan, dia gabungkan. So tak boleh kita nak baca ha, nak berhenti kat situ. Okey. Ni sebenarnya haula satu kalimah. Boleh faham tak sekarang? Haula tu mereka itu. Ha antum, inilah kalian. Inilah hadza kan. So dipendekkan jadi ha je. Antum kalian. Ha antum, inilah kalian. Ha ula, dan mereka pula satu lagi kumpulan. So tak boleh kita nak sambung bacaan Al-Quran, kita pun sebut ha. Ayat dia ada dekat mana? Surah Ali Imran. Sekejap saya cuba tengok sikit. Okey. Surah An-Nisa ayat 143, muka surat 101. Jom kita try buka lah 101 dari dalam Al-Quran. Muka surat 101 ayat 143. Jumpa ke tak? Kak Syah jumpa tak? Okey, jumpa. Jom kita try baca sama-sama. Mudzabdzabina baina dzalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula'. Cuba. Jumpa tak? Mudzabdzabin. Ayat 143. Muka surat 100 1. Okey, sekali lagi. 1, 2, 3. Baca. Mudzabdzabina
Alhamdulillah. Jadi jangan salahkan saya selalu pergi gym lah. Tak. Gitu lah maksudnya. Kita perlu latihan. Maksud dia dekat sini muzabzabin. Mereka senantiasa berada dalam keadaan tak ada pendirian. Celaru. Muzabzabin ni cerita tentang siapa ni? Orang munafik kan. Muzabzabina baina dzalika la ilaha ula. Mereka tak tahu nak pilih kumpulan ni ke kumpulan ni. Ni bahaya jadi munafik ni. Lalang. Na'udzubillahi min dzalik. Allahumma inna na'udzubika minan nifaq. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada sifat munafik. Kalau kita baca doa Allahumma inni a'udzubika minal munafiq, maksudnya kita minta jauh daripada bertemu dengan orang tapi sifat nifak tu boleh berlaku dekat kita. Jadi sebab tu kita baca doa Allahumma inni a'udzubika minan nifaq. Jauhkanlah kami daripada sifat kemunafikan. Bukan setakat kita minta jauh bertemu dengan si munafik, tapi kita pun tak nak jadi orang munafik. Lagi cantik. Silakan. Boleh nak baca macam tu pun bagus juga. Kan nak lagi panjang lagi wal munafiqin wal munafiqat lagi. Okey. Jadi dekat sinilah kita dah nampak ayat 143 tu. Tak bolehlah kita nak berhenti dekat muzabzabina baina dzalika la ilaha ula. Cuba baca situ. Baca. Muzabzabin 1 2 3. Okey, dekat mana mad jaiz? Kita dah sebut dah tadi. Mad jaiz kat mana tadi Ati? Haula. Yang kita berhenti tu haula. So, tak boleh sesekali kita berhenti dekat muzabzabina baina dzalika la ilaha. Kita kata ni mad jaiz saya belajar malam tadi dengan Ustaz Faiz. So ikut saya lah nak berhenti kat sini pasal dia mad jaiz. So saya boleh berhenti 2. Betul. Tapi jangan berhenti pada ayat yang telah disatukan. 2 perkataan yang disatukan tak boleh kita berhenti kat situ. Kita kena berhenti dekat ula. Okey, cantik. Wala ilaha ula wa may yutlilillah falan tajida lahu sabila. Bukan ayat ni lah antum haula. Tak apa. Ala kullin sekalipun kita dapat lihat dekat sini tak boleh kita nak berhenti dekat haula tu pun tak boleh juga. Okey. Baik, kita sambung pula pada tadi buku kita ni. Kita sebut sama-sama. Ya ahlal kitab. Boleh tak berhenti dekat ya? Walaupun kalau ejaan dia nanti ya satu, ahla satu, boleh lah. Tapi pasal dia dah bercantum, tak boleh. Sekejap. Okey, kita sambung yang bawah dia pula. Ya ayyuha. Ya Ibrahim. Okey, so tak boleh berhenti dekat ya dekat sini. Nampak Iti? Sebab apa? Pasal tak boleh? Sebab apa tak boleh berhenti Hasri? Bukan tak ada maksud. Pasal tulisan dia bercantum menjadi satu kalimah. Walaupun dari sudut lughawi dia ada 2 maksud. Wahai Ibrahim. Tapi pasal tulisan jadi sama, kita tak boleh berhenti dekat ya. Okey, maka ia harus dibaca 4 atau 5 harakat dan tidak boleh memisahkan bacaan huruf mad dengan hamzah, atau dengan erti kata lain tak boleh berhenti bacaan di atas huruf mad. Alif kecil bertanda mad dalam contoh tersebut. Dia dinamakan mad munfasil hukmi dalam Al-Quran Resam Usmani. Huruf mad munfasil diberi tanda mad di atasnya. Itu yang kita sebut tadi, alamatul mad tu, tanda mad. So tu dalam bahasa Arab. Okey, ada soalan nak tanya pasal mad jaiz tak? Jelas ke tak jelas, Wan? Bismillah. Tayyib. Sama juga haula pun sebenarnya 2 perkataan. Ya ke? Tak, satu perkataan haula. Baik, jadi insya-Allah pada pertemuan akan datang kita akan sambung pada mad yang kedua, mad muttasil.
Okey, barakallahu fikum. Jom kita sama-sama buka Al-Quranul Karim dan kita sambung pada pembacaan Al-Quran kita. Hari ini kita sambung pada muka surat yang ke 70 ayat 154. Sempat kot insya-Allah. Kita try potong lah saya. Baik, bacalah Al-Quran dengan hati, jangan baca dengan nafsu, tenang-tenang dalam pembacaan dan juga sebutan. Dah jumpa semua dah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. Baik, orang pertama baca 4 baris sampai pada ma la yubdu nalak. Seorang yang berikutnya baca yaquluna law kana lana, sambungannya baris yang ke-5. Boleh, Eti silakan dulu. Bismillah. Ma la yubduna lak. Gitu. So begitu-gitu. Memang Quran kita memang nak kena fokus, mata nak kena cepat.
Mulut pula nak kena buat kerja, lidah nak kena buat kerja. Dia gitu, tak apa. Sebab tu memang ta'ahadu bil Quran. Nabi sendiri pun kata kepada kita, buatlah perjanjian dengan Al-Quran. Buat perjanjian. Setiap hari kena baca. Kalau tak, memang kita akan senantiasa di tahap itu. Dan kita tak mau pula once kita dah khatam, kita berbangga dengan khatam tersebut, lepas tu langsung tinggal bacaan Al-Quran. Sebab itu dianjurkan kalau kita khatam dalam salat. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbil, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kita diminta untuk sambung terus alif lam mim, supaya jangan berhenti dekat an-nas, lepas tu kita pun aku dah khatam Al-Quran. Sebab tu salafus salih kebanyakan mereka saat khatam mereka akan masuk terus alhamdulillahirabbil alamin, dan dia akan masuk alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. Maksudnya ada semangat baru pula nak sambung pada permulaan sampai khatam balik. Nanti nak khatam balik dia akan masuk balik dekat sampailah kita pejam mata. Harapnya macam tu. Okey, silakan. Yaquluna. Okey, nampak tak atas mim tu alimun ada mim panjang pula kat atas dia kan? Apa yang diperintahkan kita dekat situ? Menggantikan nun menjadi mim. Jadi bila kita sebut alimum bidzati sudur, maksud dia tanwin bertemu ba. Apa nak kena buat? Dia memang jadi iqlab. Bagus. So kita nak kena rapatkan bibir dalam keadaan kita kena baca panjang 2 atau 3 harakat. Wallahu alimum bidzati sudur. Kan? Saya nak kita semua perasan, once kita nampak atas huruf-huruf ataupun ada kalimah-kalimah di atasnya ada tanda mim sahaja, menunjukkan kita dah nak kena dengung dah. Simpan dalam kepala macam tu. Dia akan berlaku, kita dah sentuh dulu, nun ataupun tanwin bertemu huruf ba. Satu tu je. So kena ingat, huruf iqlab hanya satu, huruf ba. Okey, so kenalah dengung dekat situ. Pukul 9 dah. So saya baca dulu. Boleh? ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. طيب, jadi kita ambil manfaat, boleh? Sempat sekejap Thumma anzala alaikum min ba'dil ghammi amanah. Jadi ayat ini adalah kesinambungan daripada ayat yang selepas itu, yang sebelum ini, minta maaf, di mana ayat yang sebelum ini kita telah bacakan ada pemanah-pemanah yang tak mau dengar cakap Nabi SAW. Mereka turun untuk ambil harta peperangan. Jadi cerita sedih dalam ayat yang sudah adalah ketika Nabi tetap berteriak daripada kejauhan, jangan turun, jangan turun. Wan baru balik daripada Uhud, patut Wan kena cerita kat kita ni. Subhanallah. Kan, masya-Allah. Ahlan wa marhaban. Baik, jadi sahabat-sahabat dia waktu turun nak pergi ambil harta rampasan kat bawah tu, Nabi jerit daripada jauh. Jangan pergi duduk situ, jangan pergi duduk situ. Kemudian mereka tetap juga sebut, wallahi la anzilanna, demi Allah kami pasti akan turun. Kami pasti akan ambil harta-harta yang ada dekat bawah ini. Menyebabkan mereka telah melanggar janji mereka dengan Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam ayat yang lepas Allah kata fa'athabakum ghamman bi gham. Allah Taala timpakan ke atas mereka seluruh umat Islam pada ketika itu yang pergi berperang, gham bi gham, kesedihan atas kesedihan. Sebab tak dengar cakap. Sebab tu saya pesan dulu, minta maaf saya sebut nama Wan selalu. Sebelum Wan pergi ke Mekah bersama dengan jemaah umrah, saya kata kepada jemaah umrah, kalau inginkan perjalanan yang lancar dalam ekspedisi umrah kali ini ataupun bila-bila waktu, sebenarnya kena dengar cakap dia panggil mutawif, dia panggil muzawir, orang yang bawa berjalan ataupun orang yang bawa tawaf. Jadi kalau kita dengar cakap dia, insya-Allah perjalanan yang jadi smooth. Sampai kat Kubah kita kata 20 minit je semayang, keluar balik kita tumpul dekat tiang ni. Kalau kita boleh on time, tengok aku nak semayang duha kuat-kuat pun 5 minit. Kuat-kuat ni 2 rakaat. Kita kata ada 15 minit lagi, tambah lagi 2 rakaat. Kita pun kata set lah, okey, cukup lah kot. Lagi 10 minit aku nak doa. Lepas tu kita pun keluarlah nak ambil gambar ke apa, kumpul. Kalau kita dengar sahaja cakap mutawif ataupun muzawir tadi, insya-Allah perjalanannya selesai. Lutfi nanti kalau jadi mutawif dekat sana kan, benda ni nak kena pesan. Kita punya sahabat insya-Allah bakal terbang ke Madinah ni insya-Allah. Sambung belajar. Syekh Lutfi kita, hayyakumullah. So kita kena doa kat orang-orang soleh kita ni yang sedia ada khairan. Baik. Jadi kalau kita dengar sahaja cakap mutawif ataupun dalam ayat ni, kalau semua sahabat dengar cakap Nabi tidak membelakangi ucapan baginda, insya-Allah peperangan Uhud berlaku sekali sahajalah. Tapi ini juga adalah merupakan takdir. Saat tak dengar cakap itu, Allah Ta'ala uji sahabat-sahabat Nabi. Allah bagi rasa gelisah yang terlalu dahsyat. Ayat yang kita baca hari ini, Thumma anzala alaikum min ba'dil gham. Kemudian setelah kamu ditimpa kesedihan itu, Allah Ta'ala pun, kasih sayang Allah maha luas. Allah Ta'ala tidak menzalimi, Allah Ta'ala tidak menurunkan balak berterusan. Allah kata apa? Amanatan nu'asa. Allah Ta'ala pula menurunkan rasa selamat kepada kamu berupa rasa mengantuk yang meliputi segolongan daripada kamu. Siapa dia kamu ini? Orang-orang Islam yang kuat keyakinannya. Jadi pakat-pakat rasa sedih ini kan, pasal jadi berlaku kekalahan. Jadi orang yang kuat keyakinan dia masih lagi tak turun, masih lagi berperang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, Allah Taala bagi mereka rasa mengantuk. Ini antara nikmat yang Allah Taala bagi. Kita kena faham. Duduk dalam kelas kalau mengantuk nikmat. Kita tengah berperang. Perang lawan hawa nafsu. So kalau mengantuk biasalah. Pasal manusia kita tak boleh statik satu tempat 40 minit, 50 minit. Kita nak kena goyang-goyang, kita nak kena berjalan, kita nak kena aktif. Kalau kita stay macam ni, kalau kita mengantuk, normal. Memang normal sangat. Kalau tak mengantuk tu, adalah tu. Wali ke apa ke, kena air pelik-pelik ke kan. Cerah aja mata kan. Tapi Allah Ta'ala kata, aku uji orang-orang yang di awalnya berada dalam kesedihan, hati mereka menjadi aman, setelah itu mereka diberikan rasa mengantuk. Nu'asa yaghsha ta'ifatan minkum, satu kumpulan rasa mengantuk. Wa ta'ifah, ada satu kumpulan lagi kata Allah Ta'ala, qad ahammatuhum anfusuhum. Satu kumpulan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Dia rasa serba-serbi tak kena. Sampai-sampai yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Antara ucapan dan juga rasa mereka kata, kalau Allah ni ada, kalau Nabi ni orang yang betul, takkan kita boleh kalah di awal-awal tadi. Nampak macam mana jiwa ni takkan senantiasa rasa. Kalau kita belajar sunnah, dia pasti akan ada cabang-cabang. Kejap kita rasa kita paling sunnah, kejap kita rasa kita paling lemah. Tapi pun begitu, jangan senantiasa rasa kita paling betul. Jangan pula senantiasa kita rasa kita paling tak berguna. Dalam ramai-ramai geng sunnah, akulah paling tak guna sekali. Tak boleh gitu. Kita kena terus upgrade diri kita. Belajar. Ini antara ayat yang kita kena belajar. Rasa kita hari ini adalah rasa mereka yang di awal-awal dahulu, tapi sangkaan mereka jauh lebih dahsyat. Kita yang dah belajar sunnah ni, memanglah kita kata jangan sangka buruk pada Allah, betul? Allah kata apa dalam hadis kursi tu? Ana inda dhanni abdi
aku senantiasa atas landasan sangkaan hamba-hambaku terhadap aku. So sangka baik dengan Allah Ta'ala. Jadi mereka ni Allah Ta'ala uji mereka, rasa sesuatu dalam hati sampai keluar ucapan yang tak sepatutnya. Yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Bagaikan pemikiran orang-orang jahil dahulu. Kalau betul lah baginda ni adalah Nabi lantikan Allah Ta'ala, takkan kita kalah macam ni. Gitu. Sampai gitu je cara fikir. Yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Mereka berkata, adakah sesuatu yang dapat kita lakukan dalam urusan ini? Yaquluna law mana tadi? Betul. Yaquluna mana tadi? Yaquluna hal lana minal amri min syai'. Ada tak yang kita dapat buat dalam urusan begini? Hati mereka berkecamuk tu. Qul innal amra kullahu lillah. Katakanlah wahai Muhammad, seluruh urusan terletak pada tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala yang membuat keputusan. Yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Mereka menyembunyikan dalam hatinya apa yang tidak mereka terangkan kepadamu wahai Muhammad. Yaqulu, di dalam hati mereka apa yang mereka sebut yang depa tak bagi tahu dekat Nabi. Yaqulun law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna. Sekiranya sesuatu yang dapat kita lakukan dalam urusan ini, nescaya kita tidak akan terbunuh ataupun dikalahkan di sini. Antara ucapan, kalau kita tak join, kita tak kalah. Gitu. Kalau kita tak join perang, kita tak kenalah bunuh. Sampai itu yang dalam hati mereka. Bahasa tak sedapnya macam menyesal join perang. Kalau aku tak join, confirm aku tak kalah. Kalau aku tak join, confirm aku tak terluka, tak terbunuh. Jadi ini sangka-sangka. Maka Allah Ta'ala tahu isi hati itu. Allah kata kepada Nabi supaya sampaikan kepada mereka, Qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qats ila madaji'ihim. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, kalaulah kamu berada di dalam rumah kamu sendiri pun. Ni nak cerita pasal maha tahunya Allah Ta'ala atas hati kita. Kalau kamu berada di rumah kamu sekalipun, meskipun kamu ada di rumahmu, nescaya orang-orang yang telah ditetapkan akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Maksudnya apa? Setiap sesuatu telah ditentukan dan telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Kita ada niat ke, kita tidak ada niat ke, Allah Ta'ala dah tentukan mati dekat mana, bila waktunya. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tak akan lewat satu saat, tak akan cepat satu saat. Kat situ. Kita pun tak tahu kita mati kat mana. Surah Luqman kata apa? Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Setiap jiwa tak pernah tahu dekat mana dia akan mati, besok nak jadi apa, tak pernah tahu. Baik, kenapa benda tu berlaku? Inilah dia, point dia. Waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum. Dengan jalan itu Allah Ta'ala senantiasa menguji jiwamu. Waliyumahhissa ma fi qulubikum. Dan dengan jalan itu Allah Ta'ala senantiasa akan menyucikan hatimu. Jadi hidup kita senantiasa tak terlepas daripada ujian dan juga cobaan. So selama mana kita diuji, ingatlah Allah Ta'ala pasti nak membersihkan hati kita. Ini cara kita nak sangka baik dengan Allah Ta'ala. Dan dalilnya inilah, Wallahu alimun bidhatis sudur. Allah maha mengetahui tentang isi hati tiap-tiap insan. Allah Ta'ala maha mengetahui segala isi hati semisal yang terdapat dalam terjemahan ini. Jadi kalau kita ada masalah hati, ceritalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lebih berhak untuk buat keputusan daripada kita cerita dekat insan. Kadang-kala mereka lebih seronok tengok kita diuji, kita diduga, sampai-sampai ada ucapan tak sedap, mereka kata padan muka hang. Siapa suruh buat macam tu? Siapa suruh buat, tak fikir dulu. Tapi kalau kita bercerita masalah kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Allah Ta'ala akan buka jalannya. Dan boleh jadi macam-macam Allah buka. Allah bagi kita berfikir, Allah jumpakan kita dengan kawan-kawan yang saleh, guru-guru yang saleh, teman-teman yang baik. Maka kita akan dapat jalan keluarnya. Taib. Jadi insya-Allah minggu hadapan kita akan sambung ayat 155 pula. Yang baik datang daripada Allah Ta'ala, yang lemah datang daripada diri saya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sempat tak? Okey, silakan. 1 6 3 berapa?
Astaghfirullahalazim. 154. Ni bacaan bagus-bagus ni semua ni, masya-Allah, lagi baki 2 orang ni. Fadal.